belajar topik pertama iaitu Introduction to Second Order Linear Differential Equation. Untuk equation pertama, kita akan belajar tentang Linear Homogeneous Equation. Okey, persamaan untuk Linear Homogeneous Equation adalah A D kuasa 2Y dx kuasa 2 tambah B dy dx tambah C Y sama dengan kosong. Di mana kita akan susun semula equation ini kepada bentuk A M kuasa 2. M kuasa 2 ni menunjukkan pembezaan kali. B M ini adalah beza sekali. Lepas tu C adalah pemalar. Okey, untuk selesaikan equation ini, kita perlu lihat pada prosedur for solving second order homogeneous linear differential equation. Di mana kita perlu selesaikan dahulu dan mencari nilai M untuk equation AM kuasa 2 tambah BM tambah C sama dengan kosong. Selepas kita cari jawapan untuk M, kita kena clarify atau kita kena identify M itu terdiri daripada real and different atau real and equal ataupun kompleks. Okey, apa itu real and different adalah di mana kamu dapat value M, alpha dan beta. Maksudnya kamu dapat dua jawapan berbeza untuk M. So, apabila kita dapat punca yang berbeza, maka itu adalah real and different. Equation real and different adalah Y sama dengan AE alpha X tambah BE beta X. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah real and equal, di mana kamu dapat value M, punca yang sama dua kali. So kalau kita dapat punca yang sama dua kali, maka itu adalah real and equal. Equation general solution dia adalah Y sama dengan AX tambah B kurungan E kuasa alpha X. So alpha itu kita gantikan dengan M yang kita dapatlah. Yang ketiga adalah kompleks. Kompleks ini adalah apabila kamu ada punca nombor negatif. Apabila kamu ada nombor punca negatif, maka solution dia adalah Y sama dengan E kuasa lambda X kurungan A cos mu X tambah B sin mu X. Okey. So itu adalah tiga syarat utama. Kalau kamu ada dua punca berbeza, maka dia adalah real and different. Kalau kamu ada punca yang sama, maka dia adalah real and equal. Dan kamu ada nombor negatif, punca negatif, maka itu adalah kompleks. Okey, kita tengok contoh pertama. Find the solution of the differential equation D kuasa 2Y dx kuasa 2 tolak dy dx tolak 6y. Okey, apabila kita ada dalam bentuk macam ni, first step kita adalah tukarkan yang ni semua dalam bentuk M. So, M kuasa 2 tolak M tolak 6 sama dengan kosong. Okey, kita dah dapat equation. So, equation ni kita masuk dalam kalkulator mencari jawapan untuk jawapan punca. Untuk masuk dalam kalkulator, kita cari value A, B dengan C. Daripada equation ni kita tahu A adalah 1, B adalah negatif 1 dan C adalah negatif 6. So, kita masukkan dalam kalkulator A adalah 1, B adalah negatif 1, C adalah negatif 6. So, kita akan dapat M sama dengan 3 atau M sama dengan negatif 2. So, untuk soalan pertama ini, kita dapat dua punca berbeza. Kalau dua punca berbeza, itu adalah kategori real and different. Kalau kategori real and different, solution dia adalah Y sama dengan AE
alpha X tambah BE beta X. So, kita gantikan alpha dengan beta gunakan punca yang kita dapat. So, maka AE 3X tambah BE negatif 2X. Okey, itu sahaja untuk contoh pertama. Okey, sekarang kita tengok contoh kedua. Okay, determine the general solution for d kuasa 2y dx kuasa 2 tolak 4 dy dx tambah 4y. Okay, macam biasa kita akan tukar kepada m dulu. So ini akan jadi m kuasa 2 tolak 4m tambah 4 sama dengan kosong. So, kita find out A, B dengan C kita. A adalah 1, B adalah negatif 4, C adalah 4. Okay. Kita masukkan value A iaitu 1, value B negatif 4, value C 4. So, kita akan dapat M kita sama dengan 2. Okey, disebabkan kita ada satu jawapan M sahaja, ia bermaksud dia ada satu solution saja. Bila ada satu solution atau satu punca saja, itu adalah kategori real and equal. Apabila kategori real and equal, solution dia adalah Y sama dengan AX tambah B kurungan E kuasa alpha X. So, sekarang alpha kita adalah 2. Maka Y sama dengan AX tambah B E kuasa 2X. Okey, itu sahaja untuk contoh kedua. Okey, sekarang kita lihat contoh ketiga. Okey, contoh ketiga, selesaikan pembezaan Y tolak 6 Y beza sekali tambah 13 Y sama dengan kosong. Maka M kuasa 2 tolak 6 M tambah 13 sama dengan kosong. So, macam biasa kita kena cari A, B dan C dahulu. A adalah 1, B adalah negatif 6, C adalah 13. Okey, sekarang kita masuk dalam kalkulator. A adalah 1, B adalah negatif 6, C adalah 13. So, X kamu akan dapat 3. Okey, saya tulis di tepi dulu kenapa? Sebab saya nak explain sesuatu. Okey, so kamu akan dapat X adalah ataupun M adalah 3. Lepas tu solution kedua, M adalah 3 juga. Okey, bila kita dapat M value yang sama 2 kali, kita akan anggap dia adalah kategori kedua iaitu real and equal. Tetapi biasanya kalau nombor yang sama ini kita akan kuasa 2kan. Nombor yang sama kita darablah. Darab ataupun kuasa 2 maksud dia sama. Bila kita darab atau kuasa 2 kan, kita akan dapat satu value. So, kita kena buat perbandingan dengan equation yang kita dapat. Value ini mesti sama dengan value C sini. Kalau tidak sama, maksudnya dia bukan real and equal. Oleh itu, kita kena gunakan kaedah lain untuk selesaikan atau cari puncanya. Okey, kaedah lain untuk cari punca adalah kita menggunakan formula. Formula dia adalah M sama dengan negatif B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4AC bahagi 2A. So, kamu kena hafal formula ini. Okey. So, sekarang kita gantikan value-value yang ada dekat sini di formula ini. Maka M sama dengan negatif
negatif 6 tambah tolak punca kuasa. B adalah negatif 6 kuasa 2 tolak 4. A adalah 1. C adalah 13. Bahagi 2, 1. Okey. 6 tambah tolak. Kita nak selesaikan yang dalam kurungan. So, 6 kuasa 2 adalah 36. 13 darab 4 adalah 52. Bahagi 2. Okay, kita sambung di sini ya. 6 tambah tolak punca kuasa. 36 tolak 52 adalah negatif 16 per 2. Okay, kita asingkan yang ni 2. So, 6 per 2 tambah tolak. Okey, negatif 16 boleh jadi, perlu dijadikan sebagai 16i. Sebab negatif 6, punca kuasa negatif 16 kita tak boleh selesaikan. Tengok sini punca kuasa negatif 16 kita tidak boleh selesaikan. Oleh itu, negatif ini kita tukar kepada i. Dia sama maksud, indeks. Kompleks. So, negatif ini kita tukar kepada kompleks. Sekarang yang ini kita boleh selesaikan. Okay. So, yang nombor depan ni 6 bagi 2 adalah 3. Tambah tolak. Punca 16i akan dapat 4i bahagi 2. So, yang ini masih boleh mudahkan lagi, iaitu 3 tambah tolak 2i. Okey, apabila kita ada i adalah kompleks. Kalau kompleks, automatically formula ketiga, iaitu y sama dengan E kuasa lambda x kurungan A cos mu x tambah B sin mu x kurungan. Okey, mu ini adalah di sini. Okey, sebelum tu E lambda adalah nombor depan ni 3x kurungan A cos mu kita akan ambil 2 sahaja sebab negatif dengan I akan hapus terus. Sebab I adalah value dia negatif, so negatif akan jadi positif, maka kita akan ambil value 2 sahaja, positif 2 sahaja. Maka dekat sini A cos 2x tambah B sin 2x. Ingat saya ulang balik. Negatif dengan I akan jadi nombor positif sebab I adalah maksud dia negatif juga. Ini negatif, so negatif positif. That's why kita akan ambil value positif 2 sahaja bila kita masukkan dekat cos dan sin ini. Okey, ini sahaja untuk sampel kedua. So kita dah tengok ketiga-tiga sampel untuk real and different, real and equal dan juga kompleks. Itu sahaja untuk subtopik pertama kita. Terima kasih.